Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni Zul akan buat review market di market cap dan juga sedikit technical analysis untuk tengok ke mana ke arah pergerakan market. Semalam ni Zul akan tunjukkan apa yang Zul nampak di chart, apa yang akan berlaku lagi, dan prepare untuk kata maybe kita ada sedikit lagi another last drop ataupun maybe kita terus akan melakukan kenaikan. So sama ada berlaku another drop, last dip ataupun tidak, Zul akan tunjukkan kenapa, dan sekiranya berlaku kita grab opportunity untuk buy more and expected lepas tu kita akan ada kenaikan bullish yang kuat lah ke atas. And then malam ni juga kalau sempat nanti Zul akan tunjukkan coin manakah yang mana lagi coin yang anda untuk beli untuk prepare untuk more long term, ataupun anda mencari lagi coin-coin kecil untuk kata gem coin untuk anda dalam portfolio. Nanti Zul akan tunjukkan macam mana nak cari coin yang berkualiti, kata bukan shit coin lah. Okay. Belum kita teruskan lagi untuk malam ni, please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan lain. Let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk tempoh hari ini. So untuk tempoh 24 jam, kita tengok total market berada di 2.1 trilion. So berlaku peningkatan dalam percentage 2.35. So seperti berlaku sikit peningkatan untuk hari ini, tapi untuk volume terus decrease, melakukan pengurangan, expected pengurangan dalam 17%. Ini bermakna kita tengok walaupun total market meningkat, harga coin juga meningkat, cuma peningkatan tu hanyalah peningkatan yang sikit aja, ataupun candle yang dibuat lah ni untuk di chart, candle yang short lah, kata candle yang bukan candle yang panjang. Sebab apa? Volume tak support. Kemudian tengok BTC dominan still lagi dalam 41.7, and Ethereum lebih kurang dalam 18, almost ke 19%. Baik, kita tengok harga semasa untuk coin untuk malam ini. So Bitcoin berada di 47.5. So good untuk hari ini, recovery almost 3.3%. Untuk Ethereum juga sama, lebih kurang menjadi 3.2 ke 3.4, so 2.36%. Untuk Cardano sedikit regain daripada 2.3 something ke 2.4, 0.63%. Untuk Binance pun recovery banyak ni, 5% daripada 400, hampir 400, almost 300 390, 400 setiap tu, kenaikan dalam $24 tu expected untuk hari ni. So peningkatan 5.61%. So lain-lain kau masih lagi ada yang drop. So tengok Solana pun dah drop juga. Solana good, ada good position untuk buy, nanti tunjukkan di chart. Kemudian tengok Polkadot sedikit dropping, and then kita tengok ada chart lain yang kata Teruna sikit dropping. So kata Uniswap naik. So mostly kita tengok Tenlink dah 15% naik tadi. So cakap ada juga berlaku peningkatan user certain coin, tapi mostly kita tengok price agak expected. Dua nampak kata kita ada kata rotation buran akan kembali, macam cakap itu kita tengok altcoin. Dua expected maybe kita akan tengok lepas ni Bitcoin pula akan melakukan kenaikan. Sebab apa? Bitcoin dah buat cooling down lama, expected bulan 8 itu. So now apa, expected habis sampai bulan 9 ni, kita expected sampai hujung bulan 9, bulan 10. Dua expected untuk Bitcoin akan buat running up yang baru. So guys, let's go, kita pergi ke total market dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk hari ini. So untuk di total market, apa yang Zul nampak untuk total market, so Zul expected kita maybe ada untuk maybe dalam satu minggu ni, untuk minggu ni mungkin kita akan ada sedikit pump lagi ke atas. Kemudian Zul expected kita akan ada another last dip untuk complete tu punya trend line atas ni. Apa trend line atas ni, Zul masih lagi menunggu at least price tu sentuh kawasan ni dan berlaku rejection. So berlaku rejection tu, Zul akan ambil satu pattern yang cantik untuk ini. So pattern ni akan kata kita akan create satu pattern bullish yang kita tunggu-tunggukan untuk itu cup handle kita, cup dan handle. So expected jangan terkejut untuk minggu depan ataupun kata untuk secara keseluruhan tu habis bulan 9 lah. Habis bulan 9 ni Zul expected maybe akan another last dip expected maybe kita boleh sampai ke kawasan 1.8 trilion. Kemudian maybe lepas tu, ataupun kata mungkin dip yang slow aja. Sebab apa, kita boleh ambil ini trend line ni, ataupun maybe untuk yang trend line ni kita boleh monitor juga. So antara yang ni, so akan buat ni. So kita boleh monitor sama ada kita ikut yang jatuh ini ataupun jatuh ini. So hopefully jatuh yang ni aja. Kalau jatuh ni mending coin kita total market jatuh antara di 2 trilion. So tak expected banyak berlaku penurunan. So apapun kita monitor yang ni, akan monitor yang atas, ataupun yang ni ke bawah ni kita standby saja. So untuk yang ni sekiranya kita ada lagi last dip expected untuk line atas. Cuma yang atas ni belum confirm, kita perlu tunggu dulu price ni at least touch dulu kata minor support ataupun di major support di 2.2, kemudian 2.1, kemudian baru lagi nak sekiranya ada rejection, expected rejection tu akan jatuh ke bawah. And kata ni last dip, good potential untuk ambil, untuk last kau cari beli lagi coin mana yang anda untuk buat bekalan. And expected bila breakout saja ni, kita expected total market akan terus pergi ke 3.3 trilion. Macam kat bila 3.3 trilion, kita akan expected untuk di Bitcoin juga akan melakukan naikkan drastik. Kenapa? Kita akan pergi ke BTC dominant.
So BTC dominant, kau tengok macam ni, peningkatan sedang kata peningkatan dalam Bitcoin. Sebab apa? Sebelum ni kita tengok total market drop, Bitcoin dominant naik. Hari ni kita tengok total market meningkat, BTC dominant juga meningkat. Ini bermakna kata peningkatan untuk coin untuk minggu ni atau bulan ni, orang kata lebih tertumpu pada Bitcoin. So apa yang berlaku sekiranya total market terus meningkat, kemudian dominansi akan break trendline hijau ni, kita sepatutnya Bitcoin akan melakukan kenaikan yang drastik. So bila kenaikan drastik ni, barulah kita akan nampak di total market akan ada peningkatan yang drastik untuk di 3.3k. So sepatutnya cakap price saja break major resistance, kita pernah break, semua berlaku sedikit dip bawah. Walaupun dip bawah, kita masih lagi berada di dalam kawasan major resistance. So sepatutnya tu probably kita akan tengok trendline ni saja ada last dip, kemudian break saja ni, kita sepatutnya untuk 3.3 untuk total keseluruhan market dalam crypto. So itu yang tuan sepatutnya akan berlaku. So maybe dalam short term, maybe dalam 1 minggu ataupun end of this month, at least bulan 9, kita akan ada sepatutnya untuk another last dip di total market. Kemudian sama juga di Bitcoin tu akan expected maybe kita akan another last dip. Untuk yang ni sepatutnya untuk buat pattern untuk yang ini sepatutnya ialah, kalau expected yang ini kita boleh buat ambil yang ini and then boleh juga berlaku kat sini. Kita akan tengok pergerakan sama juga, masih lagi menunggu BTC ni, masih lagi menunggu untuk at least price itu naik sampai ke kawasan ini minor resistance. Sampai ni probably sekiranya kita tengok total market ada rejection, kita akan nampak price juga melaku rejection ke bawah at least sampai ke 42. Kemudian kita akan buat satu pattern yang kata more valid, pattern falling wedge. Macam kat pattern ini akan mengkonfirmkan kita punya couple handle dan mellow handle. So break handle ni kita sebutkan untuk Bitcoin at least dia akan pergi price target untuk couple handle yang zoom monitor ni. Expected point of breaking. Alright, point of breaking kita expected price tu sampai ke tu punya target at least ke 74, kemudian 1.6 Fibonacci. Jika break saja major distance 1.6 Fibonacci di 87k, price must be hit. So itu yang tu expected akan berlaku untuk long term. So apa juga tu nampak ni, kalau ada yang cakap sebelum ni elok wave, so tu masih lagi kata monitor untuk pembentukan elok wave. Kata 0 ke 1, 1 ke 2. So kita menjadi position 2 sekarang ni. Selalunya position 2 akan berlaku di Fibonacci antara 0.5 Fibonacci retracement ataupun di 0.6 Fibonacci. 2 point itu yang penting. So apa yang berada di 50 kita ada di 42k dan 60% kita ada di 38k. Tu dua-dua boleh jatuh, tapi Zo expected more hanya break sampai drop hanya 42. Sebab apa? 42 adalah major support yang sebelum ni kita, major resistance sebelum ni. Tu jika break saja resistance, expected naik ke atas rebound. So rebound di 42 adalah good position untuk dibuat elok wave yang kedua. Kemudian yang tiga kita akan lebih nampak tinggi dah, tambah ke 4 lah. So expected ini yang tu akan monitorkan. So untuk short term, probably untuk Bitcoin kita ada lagi at least one last dip untuk price naik atas and scale lagi market. Dan bila scale market, ramai yang scale, patut 42 good position untuk anda buy and long hold untuk long term. Expected break saja ni, kita expected price terus akan melakukan kenaikan ataupun buran BTC. Expected macam tengok pergerakan ni daripada 29 naik ke 50, sama juga kat sini kita akan nampak kenaikan yang drastik di dalam Bitcoin. So bila Bitcoin melakukan kenaikan drastik, apa efek di total market? Total efek di total market juga akan efek pergerakan yang drastik. So ingat, total market untuk Bitcoin saja, untuk Bitcoin dalam market saja mewakili almost hampir 900 bilion. So siapa tak tahu sebelum ni, Bitcoin mewakili, bila Bitcoin berada di 65k, Bitcoin mewakili 1.2 trilion. Tu juga sekiranya Bitcoin kembali balik 1.2 dan lebih pada itu, seperti untuk total market Bitcoin at least untuk end of the year, kita akan nampak Bitcoin akan menghampiri almost 2 trilion atau almost 2 trilion, below 2 trilion tapi almost ke 2 trilion market untuk Bitcoin sahaja. So itu yang ternampakkan. So apa lagi yang ada coin yang tu menarik nak tengok adalah di Ethereum. So kena macam je dekat tu ni, Bitcoin dah melakukan kenaikan, Bitcoin cooling down, Ethereum melakukan kenaikan, Ethereum cooling down, kemudian altcoin melakukan peningkatan. Altcoin sekarang pun dah semua dah hyper. Kita tengok apa yang berlaku di Solana dah pun drop. So expected cycle buran akan kembali balik ke dalam Bitcoin. So Bitcoin akan melakukan kenaikan, kemudian Ethereum akan take over. So kita akan expected untuk Bitcoin akan melakukan kenaikan drastik, kemudian Bitcoin cooling down, and expected Ethereum pula melakukan kenaikan. Sebab apa? Ethereum juga sama juga apa yang tu monitor, kita ada pun ke couple handle. So kita dah melakukan ini. So untuk di
di Ethereum dah pun orang kata sampai di pattern ni. So supposedly untuk Ethereum good position untuk kita break ke atas ataupun dah melakukan couple handle, handle yang kata yang ni. So break saja ni kita sepatutnya untuk price tu breakout ke atas untuk melakukan kata buran untuk Ethereum. So juga Ethereum mungkin kita akan tengok untuk hanya buat berlaku sideways kat kawasan ni. Masa tu tengok Bitcoin akan melakukan resist. Kemudian bila Bitcoin cooling down, kita sepatutnya Ethereum pula take over untuk melakukan ke atas. Sebab apa? Kalau kita tengok Ethereum dominant, so tu akan tengok Ethereum BTC. Okey, inilah chart Ethereum BTC. So apa yang berlaku di Ethereum BTC sebelum ni, kita tengok price sedang melakukan another pattern bearish. Apa yang pattern bearish tu nampak? Tu akan delete yang ni. So apa yang tu nampak sekarang untuk di Ethereum sedang melakukan price falling channel ataupun falling wedge. So seperti inilah falling wedge. Kita boleh mountain wedge cakap rising wedge. So rising wedge adalah pattern bearish. So expected untuk dia breakout ke bawah. So macam juga tadi kita ada nampak potensi untuk Bitcoin market cap meningkat, kemudian dominasi Bitcoin meningkat. Ini akan bermakna kita tengok kenaikan harga Bitcoin dengan drastik, kemudian altcoin lain semua hanya berlaku sideways. Sebab itulah kita tengok Ethereum sedang melakukan pattern bearish untuk jatuh ke bawah. So tahu give time, bersabar, kita expect nanti Bitcoin akan melakukan atas. Sebab juga bila Bitcoin tengah cooling down, time itulah anda nak kumpul Bitcoin. Sama juga Ethereum, now lah good time untuk buy Bitcoin dan Ethereum. Sebab apa? Tengok altcoin dah pun kata hyper, price dah melakukan atas. Dua expected bila altcoin dah hyper, kita akan price akan kembali kepada Bitcoin. Dan bila Bitcoin naik, anda faham lah, Bitcoin naik memang tak tengok belakang dah. Contoh apa yang berlaku di 29k, Bitcoin terus naik di 50k. So expected untuk Bitcoin, kita akan expected at least sampai tu punya target di kawasan 86k. So yang 1.6 Fibonacci di kawasan 18. So expected untuk end of the year, kita akan nampak at least end of the year kita akan nampak 86k untuk Bitcoin. Dan macam juga terkini total market tadi berada di 3.3. So bukan Bitcoin saja orang kata melakukan kan, coin lain juga akan melakukan peningkatan. Ethereum, ini maybe akan tengok Cardano. So Cardano kat mana kan expected tu? Cardano tu expected untuk sampai di 3.3. Kemudian kita expected untuk Cardano lebih more further untuk at least sampai ke $5. Sekiranya tengok total market akan melakukan peningkatan ke, orang kata peningkatan ke 3.3 trilion. So untuk Cardano ni kita boleh ambil ini sebagai high yang baru. So untuk yang ni kita boleh lukis untuk new resistance untuk Cardano, ataupun untuk Cardano kita expected boleh ambil ini. Kita ambil minor dulu. So, apa major resistance ni kita yang price target ni masih lagi orang kata price discovery. Cuma untuk minor resistance ataupun nak tengok ke manakah arah pergerakan Cardano, swing high to swing low yang ada sekarang ni, kita expected sekiranya price berjaya breakout yang ini, minor resistance ni kita expected price tu boleh pergi ke 1.6 iaitu di kawasan 3 ataupun $4, and then journey ke kuartal lepas 3.3 dan expected untuk di journey ke $5 untuk Cardano. So given time Cardano dah pun smart contract release. So bila hyper lah market kata dan kekurangan, kita expected bila nanti Bitcoin melakukan peningkatan, dah habis Bitcoin cooling down, Ethereum pula melakukan peningkatan, Ethereum cooling down, dan masa tu kita tengok harga coin di bawah seperti Cardano semua ni akan melakukan peningkatan yang drastik. So itu yang tu nampakkan, sama juga di chart lain semua melakukan peningkatan drastik. So untuk malam ni yang penting Zul nak tunjukkan coin apa yang anda perlu pilih dan macam mana nak pilih sesuatu coin. So masa sebelum ni Zul ada share dah. So siapa yang terlepas tu boleh tengok malam ni. So anda boleh pergi ke DeFi 5 ni. So type di browser anda yang ni, DeFi 5 tu yang ni, anda type saja ni, kemudian anda akan dibawa ke browser ni. So apa yang anda nampak sini, semua ekosistem ataupun nampak. So major coin yang anda nak buy dan hold long term. So antara coin ni anda boleh tengok, yang pertama Ethereum, Solana, Polygon, Phantom, Terra, Avalanche, so Binance. So banyak lagi coin. Contoh yang ni yang tu ada Harmony One, kemudian siapa lagi yang nak Tron boleh, Osmosis, OS. So siapa yang ada dalam ni, orang kata adalah good coin untuk anda buy untuk long term. Dan mana pula coin yang kecil anda buat untuk buat duit, kemudian profit tu anda buat keluar. Contoh kita pergi ke Solana punya ekosistem tu. Solana punya ekosistem, kita akan tengok, anda cari price. Pertama kali anda tengok kuartal TVL. Tu TVL, apa tu TVL? Total Value Lock. So meaning untuk coin ni 3.7 bilion, 3.0 bilion, 1.6 bilion, ni ratus milion. So untuk Solana tu seperti ada dua coin yang
yang kita boleh simpan ataupun untuk anda simpan, antara coin yang first kali ialah Sunny dan Radium. Sunny ataupun Saber, ataupun 3 coin ni. Tapi nak tengok price dia, kita akan pergi kat sini. Kita tengok price, kita akan tengok Saber berapa price dia. Saber, kalau dia okey, di Saber tadi dah tengok price dia almost 0.4 sen. So compact adalah good position untuk anda buy untuk long term. Kemudian tengok harga price masa, tengok price, tengok all. So price dia expected sekarang melakukan correction. Tu menyebab price dah naik daripada 4 sen naik sampai ke $1, kemudian now price drop ke 4 sen. Tu untuk ini tu tak boleh drop tarik Fibonacci. Tu expected untuk Fibonacci kalau ikutkan daripada pandangan Kasar Zoni ialah Fibonacci retracement dalam kawasan lebih kurang yang ini. So sekiranya price drop dalam 0.3, anda boleh buy untuk long term. Dan sebaik saja profit anda keluarkan profit dulu, kemudian simpanlah kepada dalam coin yang lebih stabil. Contoh kalau anda nak simpan Solana, anda nak keluarkan profit dalam Saber ni, kemudian transfer ke dalam Solana. So itu yang tu nampakkan di 4 sen tu untuk Saber, good position untuk buy. Kemudian di Felama kita tengok Sunny. So Sunny adalah kata yang expected maybe tu akan buy juga, tapi cakap tu ada target lu di Phantom dan Matic. Tu nak kumpul hit dengan target untuk Matic dan Phantom, kemudian barulah tu akan cari another good coin yang tu akan buy. Tapi apapun kalau nak buy di kata di Sunny ni harga dia kata berapa persen tu, 7 sen. Tu kita tengok price dia macam mana, tengok chart dia macam mana. So chart dia kata expected kata good position untuk buy, semua kita dah berlaku dropping. So price naik, price hyper dah melakukan almost dalam 20 sen, 19 sen, kemudian price drop now ke 8-7 sen. Good position untuk buy untuk long term. Kemudian sekiranya price tu naik atas saja profit, macam cakap keluarkan profit. Kemudian apa yang buat dalam profit tu, profit anda masuk balik ke dalam dia punya Solana. So ada coin yang boleh tengok price dia. So kalau tak nak Solana, anda nak coin yang pergi, contoh nak Polygon, type saja Polygon. So anda tengok mana yang coin ada under Polygon, yang S warna purple ni. So anda boleh anda boleh simpan, quick swap. Tu apa lagi bawah ni tu, first kali mencakap tengok dulu dia punya total lock value. So yang ni kalau ikutkan F paling tinggi. So kalau under Polygon kita tengok F lah 1.9 dah di lock. So good. Kalau lain contoh di Phantom, tu Phantom, okay, Phantom kita tengok ala ni million. So expected untuk ni Spooky Swap, The Curve tu supermarket apa pasal The Curve tu mall. So Curve, and then lagi apa B Scream. So ini anda tengok lah, tapi bukanlah kata semua ni anda pilih mana kata tengok good price macam tu. Expected kalau below 10 sen kata 5 sen ke bawah adalah good position untuk buy untuk long term. And expected bila saja sebaik saja profit, anda boleh masuk ke dalam Phantom. So macam tu Zul more selesa untuk invest ke dalam coin-coin yang kata ibu kepada coin kecil ni. Contoh Ethereum, Solana, Polygon. Sebab tu cakap Ethereum tu dah ada, Polygon dah ada, Phantom dah ada, Terra dah ada, Avalanche dah ada, Binance tu ada. And then ada coin yang tu ada ialah Harmony One. Kemudian Polinawa tak, okay, yang Bitcoin tentulah tu ada. So Argon siapa nak, so Zilliqa siapa nak yang ni. Sekiranya anda pilih coin ni lah good position untuk buy KuCoin Energy. So good coin untuk anda long term. So coin yang di orang kata bawah dia, contoh di macam di Terra ni, Terra lah USCC. Kalau tengok Avalanche bawah dia, tengok ni Benji. So expected yang coin-coin macam ni buka harga dia, tengok TVL 1 billion, good position untuk anda buy untuk long term sekiranya price itu anda suka lah. Expected tu akan cari price yang below 5 sen. Sebab apa? Below 5 sen kita boleh buy untuk at least dapat 5,000 coin and then hold untuk maybe setahun, expected return yang banyak lah. Macam tu buat dulu di kata di Dogecoin, tu buy di 5 sen, dan walaupun Dogecoin kan tengah drop, Zul masih lagi untung sebanyak $200 USD dalam Dogecoin. So itu yang tu nak terangkan balik. So hopefully anda kata dapat manfaat ilmu yang tu kan, macam mana nak cari coin yang cantik. Anda cakap sebelum beli tu tengok juga dia punya ekosistem ataupun dia punya kata white paper apa yang buat tu. So mostly selalunya ini adalah kata swap lah, kata suatu platform untuk kita swap, macam di ibarat macam wallet. So good position untuk buy itu. And anda boleh juga kalau nak kata nak staking, nak pool, nak farm, boleh lah. Di Solana banyak boleh kata banyak favorite. Di Sunny, Saber ni antara, and Radium ni ada tempat-tempat kita farm lah, ataupun dapat passive income daripada coin yang kita ada. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan anda lain. So sekiranya ada pertanyaan boleh di ruangan komen. So guys, follow Zoom nya Facebook
Link description ada di bawah. So bantu untuk dapat 10k subscriber yang pertama. So guys, itu aja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share pada kalian. Thank you. Assalamualaikum. Jumpa lagi pagi esok. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.